sambal belacan sayur peria. Kopi tawar tanpa gula. Main kopi pula. Bulan Ramadan bulan mulia. Tingkatkan amalan, tambahkan pahala. Saya beli. Silakan tu. Terus. Tun perak yang bijaksana. Cheers. Ang tua pahlawan Melaka. Jangan kita ponteng puasa. Tiada maaf masuk Melaka. Boy. Baik, saya tambah lagi. Membeli belah di Alostar. Ranum menawan si buah mangga. Wah. Menahan lapar dan juga dahaga. Wah. Marilah berborak sementara berbuka. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami untuk Borak Tengah Lapar yang kodar setiap hari sepanjang Ramadan ini. Dan untuk hari ini kita masih bersama dengan tetamu istimewa kita, Piyu Amin dan juga Atu Zero. Ya, yang sentiasa menghuru-harakan, sentiasa mencerikan kita untuk Borak Tengah Lapar ni. Alhamdulillah. Jadi macam mana semalam berbuka Atu Ustaz? Bersama keluarga ke? Wow, menarik. Berbuka dekat set ke atau macam mana? Apa yang Ustaz? Dia tanya Ustaz tu, apa yang Ya, masih lagi berbuka pada waktu yang ditentukan. Ditentukan. Pukul berapa tu? Bersama siapa Ustaz? Bersama dengan yang tersayang lah. Iyalah. Saya memang kalau macam mana pun sibuk saya, puasa pertama tu saya mesti dengan family jugalah. Okey. Sebab momen-momen berbuka puasa ni satu benda yang cukup indah lah untuk kita kenangkan pada waktu akan datang. Ustaz bolehlah saya punya keluarga dekat kampung. Aduh, Jauh nak berbuka puasa dekat sana. Buat video call. Sekarang boleh video call. Video call tak boleh Ustaz. Diorang berbuka puasa dulu. Oh ya, tak Sama. kira. Jangan dah kenyang dulu dah. Lagi sakit hati tahu. Tapi kita fokus. Okey. Dengan kita punya topik kali ini biasa seperti tahun-tahun yang sebelumnya dan juga episod yang sebelumnya kita berbincang pasal apa orang cakap Mengenai topik puasa. yang santai-santai. Kita tak Betul. mau yang stres-stres, tak payah sampai perlu jumpa mufti. Dekat sini ada sudah. Betul. Jadi untuk hari yang kedua ni Atu, Ya, Ustaz, baik. kita nak berbicara ini yang mengenai golongan-golongan yang liat sangat bangun sahur ni. Ya. Ada juga. Ada. Siapa? Azwan kah? Saya antaranya lah. Macam saya pun kalau macam sahur, saya bukan lihat lah. Saya paling senang nak dikejutkan. Senang nak kejutkan. Dia bisa saja. Aduh, Ciro, bangun. Wah, senang. Jadi Ustaz, sebelum nak pergi lebih jauh lagi Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit antara mungkin kebaikan atau fadilat kita bersahur Ustaz. Baik, alhamdulillah. Mudah tu bangun Betul, mudah. Lama. Tak nak cuba malam ni tidur rumah saya. Menyeramkan. Okey, baik, alhamdulillah. Kita berpuasa ni ada hadis dia. Nabi kata, tasaharu fa inna fi sahur barakah. Sahurlah kamu kerana pada sahur itu ada keberkatan. Dia bukan soal berapa banyak kita makan pagi tu. Okey. Apakah pilihan menu yang ada. Tapi dari sudut keberkatan masa tu. Okey. Memang Allah Subhanahu Taala dia khaskan pada waktu sahur tu 1/3 malam ataupun dekat-dekat sebelum kita nak masuk waktu subuh tu, keberkatan dia banyak. Masuk keberkatan tu apa? Umur kita jadi bagus, rezeki kita jadi baik dan makanan yang sedikit yang kita makan tu dia mengekalkan kesegaran sampai kita nak berbuka. Alhamdulillah. okey. Saya Itu berkat. harap Itu berkat. Saya harap keberkatan tu akan membawa dekat program ni lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Barakah. Salah satunya keberkatan mungkin up payment. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu. Saya main-main saja jangan pada saya. tapi berkat ni kan dia benda-benda yang kita rasa sikit dia jadi banyak. Contohlah, tapi kalau macam tengok lengan hantu ni makin lama makin pendek dia macam tak berkat juga ni. Alamak. Saya pakai saja dong bagi. Okey Ustaz, kita salah satunya kalau yang orang lihat bangun sahur ni, adakah sebab asutan syaitan? Kita tahu syaitan di bulan puasa sudah dibelenggu. Ya, betul. Ataupun dia ataupun yang tengah tidur tu betul-betul syaitan. Minta maaf Yang bertopengkan manusia. Ya. Tak ada sebenarnya benda-benda yang baik ni mestilah ada halangan dia. Betul. Walaupun tak ada syaitan, dia belenggu kan. Wasufidat syayatin bulan Ramadan, tapi ada nafsu. Nafsu tu kekal. Nafsu ni satu makhluk yang Allah Taala bagi dalam diri kita. Walaupun syaitan tak ada, dia yang kontrol kita. Jadi sebab itu bila kita puasa, iman tu pula dia akan menguasai nafsu. Supaya nafsu tadi dia tak boleh nak buat apa-apa, dipagari. Jadi kalau nafsu melebihi daripada keimanan, dia jadi macam apa yang iman kata, apa yang agama kata, kita rasa macam tak apa. Kehendak tu lagi penting. Jadi kalau lah orang kata macam payahlah, saya ni memang ada je benda-benda yang mengganggu saya, meracun saya tak nak bersahur kan. Itu sebab nafsu dia lah. Dan juga diri dia yang sendiri dia tak jumpa keberkatan itu. Ustaz, macam Okey. bila kita tahu orang yang bukan beragama Islam, mereka pun turut berpuasa juga. Alhamdulillah. Tapi ada pandangan mengatakan yang beza kita dengan mereka ni ialah bersahur. Pandangan Ustaz ataupun komen Ustaz? Betul. Beza puasa kita dengan puasa mereka yang bukan
bukan Islam, yang bukan syariat kita adalah mereka tidak bersahur. Dan kita puasa kita ada sahur. Itu beza kita. Baik. Jadi sebab itu kalau nak membezakan ibadah kita dengan ibadah yang lain, kena ada sahur. Supaya ada kualiti. Okey. Dia ada satu yang eksklusif pada ibadah ni. Dia bukan kata puasa tahan lapar je tapi ada sahur. Walaupun dia sunat tapi dia satu benda yang kita rasa macam okey best. Itu memang syok. Alhamdulillah. Itu ada penting keberkatan sebab bersahur Keberkatan ya. yang paling penting. Dan Okey. juga soalan yang seterusnya. Tak Ustaz. apa tu, kita simpan soalan tu sebab kita nak berhibur Kenapa simpan? seketika dengan kita punya band belakang ni, Katira band ni. Katira. Nyanyi dulu. Katira. Mereka masih belum hilang. Betul. Jadi mereka nak hiburkan kita dengan lagu mereka Kehilangan. Jom kita bersama mereka. Ku coba ungkap tabir ini, kisah antara kau dan aku, terpisahkan oleh ruang dan waktu, menyudutkanmu, meninggalkanku. Ku merasa telah kehilangan cintamu yang telah lama hilang. Kau pergi jauh karena salahku yang tak pernah menganggap kamu ada. Asmara memisahkan kita, mengingatkanku pada dirimu. Gelora mengingatkanku bahwa cintamu telah merasuk jantungku. Sejujurnya tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi cinta kita. Takkan ku sia-siakan kamu lagi. Pada dirimu. Gelora mengingatkanku bahwa cintamu telah merasuk jantungku. Sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi cinta kita. Jujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila, takkan ku sia-siakan kamu lagi. Takkan ku sia-siakan kamu lagi. Masya Allah.
Ya, masih bersama saya Putra Azwan Atu Zero dan juga Piyu Amin. Kita masih berbicara topik kita hari ini iaitu mengenai ni liat sangat nak bangun sahur ni. Apa cerita ni asyik liat je ni. Apa ceritanya? Dekat belakang ada cerita tak? Tak ada. Okey. Selalu kalau ialah kita tahu sahur ni waktu orang tengah sedap tidur. Oh ya, betul. Orang cakap kalau mimpi tu dia dekat sampai ending tu. Ending. Climax dia tu. Climax dia. Jadi dia punya soalan Ustaz. Kadang-kadang ada yang cakap ni lihat bangun sahur ni sebab dia kata kalau nak makan time sahur takut jadi menggemukkan. Okey. Lepas tu orang tu kadang-kadang dia nak diet. Alasannya nak diet. Dia tak dia tak sahur, dia nak teruskan puasa. Bolehkah macam tu? Betul ke soalannya ni? Betul lah. Okey, yang pertama sekali kita dah tahu dah dari segi hukum dan juga dari segi pengamalan sunnah, sahur tu satu kebaikan, Betul. keberkatan. Okey. Baik. Soal yang tu tanya tadi itu soal pendirian masing-masing lah. Betul. Yang menganggap bahawa kalau dia makan sahur nanti sama jugalah dia memang nak diet. Okey. Makan sahur ni nanti jadi dia macam tak kontrol makan pula. Ya. Yang kedua dia nak buat macam dia nak skip breakfast lah. Dia dah tahan. Tapi sebenarnya kalau dia tak nak ambil banyak pun kita bukan nak kata makan banyak. Sahur tu kita nak ambil keberkatan, minum air sikit pun cukup. Nabi kurma sebiji dengan air susu dah cukup dah. Dan itu saya rasa tak ada membawa pun kepada kegemukan, kemudarat ke, hilang diet ke, tak lah kan. Ataupun makan buah. Kan benda-benda fiber, sayuran apa, dia tak nak makan nasi ke apa. Jadi bukan makna kata makan yang banyak, tapi sedikit makanan itu kita nak ambil sunnah dan juga nak ambil pahala keberkatan. Itu yang kita nak. Dia bukan isu kita kena makan banyak sahur, nanti kalau makan banyak nanti perut kita lapar lah. Kita bukan isu tu. Kira tak menjejaskan pun diet tu Ustaz Tak kan. menjejaskan pun minum air putih pun. Namanya manusia macam-macam alasannya. Diet pula yang disalahkan. Dan Ustaz ada juga Ustaz, ada orang ni kan kalau nak tengok bola ke, tengok Piala Thomas ke, tak payah kunci jam pun automatik 5 minit nak start game tu dia boleh bangun. Tapi bila sahur ni kunci jam 15 minit pun tak bangun-bangun. Setiap 10 minit alam tak bangun-bangun juga. Macam mana Ustaz untuk orang-orang macam ni Ustaz? Dia sebab itulah kita bila masuk bulan puasa ni sebenarnya sahur tu alhamdulillah sekarang ni macam-macam program dah. Ada yang sahur lah, itulah malam-malam pun tempat-tempat kita pun aktif. Jadi itu antara saranan untuk kita bangun sahur lah. Dan kadang-kadang ada orang yang susah nak bangun sahur, kita pun tak boleh salahkan dia. Mungkin sebab dia baru nak belajar minat-minat dan kadang-kadang dia tak ada kefahaman. Baik tu kalau di negara jiran kita dia panggil sahur. Itu pun okey juga. Itu antara alternatif kan nak kejut orang sahur. Kadang-kadang ada orang tengok bila kita panggil sahur dia tak nak bangun. Tapi yang macam mana tadi? Atu Zero. Bukan yang sahur tadi, Sahur. Dia boleh bangun. Dia rasa macam wah, Segar terus Ustaz Ustaz nak sahur saya. menyeramkan saya. Tak sempat tu baca ayat kursi. Tapi nak kata kita kena ada alternatif lah untuk mengajak orang bangun sahur. Dan Ustaz, tadi Ustaz bagi tahu kan kalau macam kita bersahur ni untuk keberkatan. Tapi adakah dia juga kurang pahala kalau kita tak bersahur ni, nanti pahala kita macam kurang sikit berbanding orang yang bersahur? Ataupun tak ada kena-mena Ustaz? Dia puasa ni kalau kita dah puasa, pahala dia lepas lah. Adalah puasa tertentu. Tapi kalau siapa yang sahur, dia ada bonus lah. Sebab dia amalan tambahan yang disunatkan kepada kita. Sunat yang dituntut. Jadi mesti ada pahala tambahan. Macam kita buat kerja lah. Awak buat kerja ni je. Tapi kalau awak buat kerja overtime, ada tambahan bagi awak. Jadi macam tu juga sahur. Bila ada tambahan yang awak buat dalam amal ibadah awak, adalah tambahan pahala. Tidak berkurang, tapi kalau buat bonus. Bonus. Bertambah-tambah lah. Rugi sebulan sekali kau jumpa tu. Sebulan sekali. Takkan mau tambah. Borak tengah lapar, borak tengah lapar, borak tengah lapar, borak tengah lapar. Borak Tengah Lapang masih bersama saya Putra Azwan Atu Zero dan juga Piyu Amin untuk hari yang kedua hari ini. Dan sebelum nak teruskan kita bersama soalan-soalan dengan Piyu Amin kita, ini ada trivia yang nak kita kongsikan, iaitu bulan Ramadan merupakan bulan ke-9 dalam takwim hijrah dan menjadi bulan di mana umat Islam diuji dan diberkati dengan pelbagai kebaikan. Jadi sepanjang bulan ini pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan-syaitan juga dirantai Ustaz. Betul Ustaz Jangan tengok sini. Saya tengok Ustaz. Pergi tengok kamera. Syaitan-syaitan dirantai. Jadi semua spesifik. Baik. Syaitan dirantai. Okey, baik. Itu. Kita masih lagi dekat kita punya topik lihat nak bangun sahur. Baik. Kalau dari sudut agama lah Ustaz, bagaimana bangun sahur ni dapat memberi pengaruh positif terhadap kestabilan emosi dan
psikologi individu. Betul kan? Betul. Okey. Apa yang lucu? Tak ada je sebutan tu. Kena. Kena. Baiklah, sahur ni ialah bila kita bangun pagi kan. Dia memang memberikan kita satu ketenangan lah pada emosi kita, jiwa kita. Sebab waktu pagi ni waktu yang sangat, orang kata apa, sangat selesa. Waktu yang tenang. Dia bukan waktu serabut. Orang tak pergi kerja, jalan pun tak serabut lagi, tak jam lagi. Betul. Jadi waktu itu memang betul lah. Macam Atu sebut tadi, dia mendatangkan kestabilan emosi kita. Dan dia memberikan kesan positif kepada psikologi kita. Sebab bila kita bangun pagi, awal pagi, kita dah ready tau hari tu kita nak buat apa. Dia bukan isu bangun sahur, tapi kita berpagi-pagian untuk berpuasa tu, kita dah target. Okey, sampai duha nak buat apa? Sampai zuhur nak buat apa? Asar kejap lagi nak balik ke apa? Nak pergi bazar mana? Jadi kita dah ada satu set point supaya kita rasa hari tu adalah hari yang paling terbaik. Dalam tempoh 30 hari tu adalah hari yang paling komplit kita nak susun dengan macam-macam kerja baik. Sebab tu kita mula dengan pagi hari ada sahur. Kalau contoh hari biasa tak ada sahur, kita rasa macam okey, follow the flow. Cuba sebut follow the flow. Follow me. Alah, ustaz nak tekan saya pula. Okey, maknanya hari biasa tu kita tak nampak lah kan. Kita kadang kita nak kena dengan satu benda yang serasi hari tu pun tak jadi. Jadi kalau ada sahur kita lebih relax, kita lebih hari tu lebih cun lah, mudah kita kata. Yang paling penting perancangan itu. Ya, betul. Lebih tepat perancangan tu Ustaz. Dan Ustaz ada juga Ustaz, setengah orang ni dia tunggu betul-betul hujung. Nak azan tu baru dia sahur. Lagi 30 saat nak masuk waktu kan. Barulah dia nak minum, itu jam dia nak makan kurma, itu jam dia nak makan gajus. Macam mana Ustaz? Pandangan Ustaz? Okey, sebenarnya kan tu kan, dan juga Putra, memang kita disunatkan untuk melewatkan sahur. Tapi kena ingat dalam mazhab Syafi'i, kita ada waktu imsak. Waktu imsak ni adalah waktu yang Nabi sebutkan kat kita, adalah waktu lebih kurang, waktu macam mana ni nak tahu ni, 10 minit ke 15 minit ke, 2 rakaat solat. Jadi waktu imsak ni mudah kita kata, majlis agama kita, Jabatan Agama, kita dah susun dah. Bila waktu imsak? Lebih kurang dalam 10 minit sebelum masuk waktu fardu solat subuh. Jadi kita boleh lewatkan, tapi jangan kita melewati waktu imsak. Takut-takut nanti waktu-waktu yang dekat-dekat imsak tu, takut itu adalah waktu subuh yang menyebabkan kita dah terbatal sebab kita bersahur pada ketikanya, saatnya subuh berkumandang. Sebab itu kita ni berjaga-jaga. Jabatan agama kita, majlis agama kita, para mufti dan ulama' ditentukan ada imsak supaya kita berjaga-jaga. Ada orang kata, saya tak nak imsak lah. Imsak ni pandangan-pandangan yang begitu begini. Jadi dia kata dia tak nak imsak. Boleh. Itu pun dalam keadaan dia kena pastikan yang dia tak boleh dekat-dekat 2-3 minit. Macam tadi 30 saat nak dekat subuh. Tak boleh juga macam tu. Takut itu dah waktu syak, menyebabkan sebenarnya di tengah bersahur tu itulah waktu subuh. Jadi mudah kita tak nak pening kepala, ikutlah waktu imsak. Nak lewatkan pun target pada nak lewatkan waktu imsak tu. Jangan dekat-dekat dengan subuh tadi. Tapi kalau dah tak mampu, memang kita terjaga dekat kat subuh, makan, kita yakin kejap lagi 2 minit nak azan, dibolehkan. Dibolehkan tu yang penting. Cuma kadang-kadang kita punya di Malaysia ni lah, kadang-kadang nak ikut style Mekah dengan Madinah. Azannya 2 kali. Betul. Orang panik. Bagi tahu. Kena bagi tahu lah kata bagi tahu dengan community tu. Okey, kita buat azan 2 kali Jangan kau buat azan sekali pukul 4 orang dah keluar kabut. Dia nak kejut lah tu Viral. Kita kena petik benda ni. Nanti orang keliru. Kita jangan keliru-keliru. Kejap kita tanya Ustaz lagi. Tapi sekarang kita nak dengarkan dulu bersama Katira band kita ni. Ada lagi. Nama pun macam air dah. Sekali haus lah. Look how they shine for you, and everything you do. They were all yellow. I came along, I wrote a song for you, and all the things you do. And he was called Yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing to have done. And he was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin
that you do. 'Cause you were all yellow. Itu dia Dekatira Band dengan Yellow menyebutkan anda menerusi Borak Tengah Lapar yang dapat sampai ke penghujungnya untuk hari yang kedua ni Atu Piu Amin. Kejap je kan. Kejap. Cuma saya terasa lah dia cakap tadi. Kenapa? Dia bilang semuanya kuning. Saya hijau. Kenapa dia cakap kita kuning? Aduh, demam kuning apa? Okey, apa pun Ustaz, mungkin Ustaz boleh Ya, Ustaz. berikan kesimpulan lah untuk topik kita hari ni. Lihat bangun sahur ni Ustaz. Okey, baik. Bila kita bangun pagi ni sebenarnya, Okey. Allah SWT ni dah letakkan satu sistem yang baik untuk hidup kita. Mhm. Sebab memang kita bermula daripada pagi dan kita tamat pada malam hari. Yep. Itu kebiasaan. Cuma ada beberapa bahagian lah macam polis ke, nurse ke apa. Kadang-kadang dia kena bertugas malam. Yep. Cuma kita bila dah kena bangun pagi tu, kita kena tahulah malam tu adalah waktu untuk kita berehat. Jadi gunakanlah malam itu untuk kita berehat, untuk kita tidur awal. Supaya kita tahu bila kita nak bangun esok, bukan sekadar nak bangun sahur. Ya. Paling tidak lepas sahur ataupun sebelum sahur kita boleh buat 2 rakaat. Betul. Dia orang kata tahajud dalam keadaan yang tak official tau. Dia tak rasmi. Okey. Dia bangun-bangun dah biasa bangun 2 rakaat. Tahajud 2 rakaat je lah. Jangan pula dengar hari ni tiba-tiba nak buat 30 rakaat. Hitam-hitam dah esok langsung tak buat kan. Dia buat sikit-sikit dulu 2 rakaat. Lepas tu esok buat 4 rakaat. Lepas tu buat 2 rakaat. Janji maintain 30 hari sampai nak dekat raya tu kita buat. Jadi kita dapat sahur, kita dapat tahajud, kita dapat kumpul makan dengan keluarga kita. Dan sebenarnya waktu makan, sahur dan buka ni dua-dua waktu berkat yang Tuhan akan turun rezeki kepada orang yang meraihkan waktu tersebut. Bayangkan kita duduk dengan isteri kita, Okey. anak-anak kita, dengan mak ayah kita. Kalau yang berkesempatan lah, tak kira dengan kawan-kawan yang single lagi kan. Duduk dengan kawan ke, tapi jangan duduk dengan boyfriend ke girlfriend ke kan, sahur kan. Sahur gelap-gelap tu sahur lain. Jangan. Kita sahur-sahur yang betul-betul lah. Yelah. Jadi kita duduk, itulah waktu keberkatan. Allah Ta'ala turunkan rahmat. Kalau keluarga sebelum ni ada masalah, mana tahu asbab sahur, keluarga jadi baik. Anak-anak sebelum ni tak sihat, disebabkan sahur, makanan sahur yang kita rasa macam alah simple je. Alah ikan bilis goreng je, telur kicap-kicap macam tu, tapi keluarga jadi bahagia. Amin. Sebab kebahagiaan tu bukan diukur pada bentuk mahalnya sesuatu, tetapi diukur pada kita menikmati saat dan kenangan itu. Masya Allah. Ya. Kalau macam saya, kesimpulan bagi saya. Kesimpulan, baik. Sahur ni bukan saja kita, itulah macam sebulan berpuasa, masa puasa je tu kita kena bersahur. Ini Betul. komitmen untuk mendisiplin diri, lepas tu bonus. Macam bonus daripada Allah untuk kita semua. Betul. Bayangkan kita contohlah saya bagi hadiah dengan ustaz, tapi ustaz tak nak. Okey. Mesti saya terasa kan. Weh, Okey, rugi. betul. Macam gitu juga mungkin Allah macam gitu dia dah bagi bonus tapi kita tak mau. Ibarat hadiah tu kita tolak. Terasa. Jadi kita kena buat. Kita kena raikan lah. Syahadah. 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 Jadi itu cantik juga. Itu maksudnya bila orang bagi hadiah kita terima lah. Kita terima. Kita gunakan Dengan hati yang sebaik-baiknya. terbuka. Okey, dan kita mungkin tak ada peluang lepas itu. betul, setuju sangat tu kan. Dan juga Doktor. 1 minit. Okey, macam Ustaz pun cakap cipta kenangan sewaktu Betul. bersahur. Okey. Jadi apa pun terima kasih kepada yang bersama kita hari ini dan semoga perbincangan kita ataupun yang kita cicat petang ni menjadi manfaat buat semua yang bersama Amin, kita. Dan insyaAllah. insyaAllah esok kita kembali bersama dengan Atu dan juga Piu Amin di waktu yang sama dalam Borak Tengah Lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Borak tengah lapar, borak tengah lapar, borak tengah lapar.